Dan saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbicara soal saham, keuangan, tentu sekali kita berbicara soal duit. Wang atau boleh Kelantan panggil piti. Dan malam ini kita akan berbicara soal duit, wang ataupun piti. Kata orang, duit ini adalah sumber kebahagiaan. Tidak kurang juga yang mengatakan bahawa dengan duit, derita, benci bertukar menjadi cinta. Kata orang juga, duit adalah punca kejahatan. Dan malam ini kita nak bicara soal duit, soal keuangan, dan tajuk yang telah kita pilih pada malam ini adalah Raja Pitih atau Hamba Pitih. Untuk mengetahui siapa raja, siapa hamba, pitih ke mana, untuk membawa kita ke mana, ke akhirat atau dunia, maka malam ini kita bersama dengan dua orang tokoh agamawan yang telah siap siaga berada di atas pentas Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Ingin saya perkenalkan di sebelah kiri saya seorang tokoh dakwah agamawan yang tersohor di negara kita yang berbahagia, Ustaz Badli Shah Alauddin daripada Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Bagaimana perjalanan daripada Pahang ke Kelantan? Begitu menarik sekali, alhamdulillah, selamat sampai. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih. Dan di sebelah kiri yang bahagia Ustaz, iaitu yang bahagia Ustaz Wan Jamizan bin Wan Draman, iaitu Ketua Jabatan Pembantuan Syariah Takaful Ikhlas. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Hari ini tema Takaful Ikhlas ke Ustaz? Warna korporat Takaful Ikhlas. Subhanallah. Comel lotel orang Kelantan kata. Orang Kelantan comel belakang. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kedua ahli-ahli panel kita yang bersama dengan kita pada malam ni. Baik. Kita nak mulakan rentak perbincangan forum kita malam ni, nak kita bukakan pendefinisian apakah di sebalik makna tajuk kita malam ini. Apa itu Raja Pitih dan apa itu Hamba Pitih? Saya nak mulakan dengan yang berbahagia Ustaz Wan terlebih dahulu. Mungkin Ustaz Wan dapat huraikan bagi penjelasan kepada para penonton kita, apa dan siapakah yang dikatakan dengan Raja Pitih itu tadi Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator Ustaz Hadiri, sahabat panel, Ustaz Bad, seterusnya para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tugas saya pada malam ini untuk beritahu siapa Raja Pitih, dan Ustaz Bad akan cerita siapa hamba Pitih. Jadi kita akan berlawan, raja lawan hamba malam ni. Ya. Jadi alhamdulillah, bila kita sebut perkataan raja, benda ni, perkataan ini bukan asing bagi masyarakat kita. Kita biasa sebut contohnya raja buah, buah durian lah, kan? Kita sebut juga raja hutan, singa. Ni merujuk kepada benda-benda yang hebat-hebat. Ada juga orang rujuk raja sehari. Kan? Ini pun lain macam bila sebut raja sehari. Jadi bila sebut perkataan raja-raja ini, kita boleh rangkumkan kepada makna satunya, dia tu bersifat memiliki. Bila sebut raja, mesti dia memiliki kuasa, kekayaan, ya, kedudukan, pangkat dan sebagainya. Di samping itu juga ada juga makna menguasai. Ya, menguasai, menakluki bila kita sebut raja. Kalau dia tu raja sehari, maknanya dia menakluki dalam sehari itu. Orang lain tak boleh kacau. Kalau dia sebut raja buah, maknanya dialah yang menakluki, tak ada buah lain yang lebih hebat daripada buah tu. Jadi pada malam ini, dan satu lagi disebut juga raja ni, dia juga menggambarkan freedom ataupun kebebasan. Dan tajuk kita pada malam ini disandarkan kepada pitih. Saya duk tanya Ustaz Bad tadi, pitih, orang faham panggil pitih juga? Dia kata panggil juga. Orang Temeloh je tak tahu pitih, kan? Tapi bagi orang Kelantan, saya tak perlu definisikan gapo tu pitih. Sekali-sekala kena keluar jugalah, ya. Jadi pitih-pitih ni dalam bahasa Kelantan, kita boleh juga memberi makna kepada pitih ni merujuk kepada harta, kekayaan, kesenangan, kebahagiaan. Jadi bila mana kita kata Raja Pitih, artinya merujuk kepada seseorang yang menguasai, yang memiliki, yang ada kebebasan mengurus, mengguna harta, kekayaan dan kebahagiaan, termasuklah pitih, termasuklah duit ataupun wang, harta bendanya. Tetapi untuk perbincangan kita pada malam ini bersempena dengan Minggu Saham Amanah,
yang dianjurkan oleh pihak Pemodalan Nasional Berhad, saya nak merujuk kepada raja pitih ini ialah seseorang yang boleh mengurus, mentadbir kekayaan dan harta yang dimilikinya pada tempat dan maksud yang baik. Sebab bila kita sebut raja pitih ni, ada raja pitih jahat, ada raja pitih baik dalam sejarah. Raja pitih baik contohnya Saidina Abu Bakar, Abdul Rahman bin Auf. Raja pitih jahat, Qarun kan. Sehingga sekarang digunakan istilah tersebut. Jadi sebab itu, untuk perbincangan kita pada malam ini, saya nak rujuk raja pitih ni kepada yang bersifat yang baik, iaitu mereka yang boleh mengurus, mentadbir dan menguasai harta kekayaannya untuk manfaat dirinya, masyarakat, keluarganya, masyarakatnya dan juga negaranya. Jadi ada orang tanya, Ustaz, dalam negara kita ni siapa raja pitih? Dalam pada malam ini PNB lah raja pitih. Kan? Jadi sebab itu, nak jadi raja pitih, dia perlu menguasai ilmu menguruskan duit. Nak uruskan duit kena ada ilmu, mesti melalui pendidikan. Nak dapat pendidikan ini boleh macam-macam dalam negara kita ni. Ya, saya dipahamkan contohnya PNB disebut bahawa tidak ada hari yang tidak ada seminar. Setiap hari, 365 hari itu, setiap hari ada seminar memberi pendidikan kepada masyarakat bagaimana nak menguruskan keuangan. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya boleh rangkumkan, raja pitih ialah mereka yang mampu menguruskan kekayaannya untuk manfaat untuk dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Dia mampu kembangkan, ya, labur dan seterusnya dia boleh lindungi menerusi kaedah-kaedah pelindungan keuangan melalui takaful ikhlas contohnya. Dan itulah saya rasa sebagai intro, terjemahan siapa sebenarnya raja pitih kita pada malam ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Wan. Maknanya apa? Bahawa bila kita rujuk raja pitih ni orang yang ada ilmu menguruskan keuangan itu sendiri. Bila Ustaz Wan sebut tadi PNB setiap hari ada seminar, dan saya difahamkan ini adalah penganjuran Minggu Amanah Saham Malaysia yang kali ke-15 sudah dianjurkan. Satu Malaysia dah pusing dan kembali semula ke negeri Kelantan untuk menganjurkan Minggu Amanah Saham Malaysia. Baik, dah terjawab soal raja pitih. Nombor 2 Ustaz Bat. Ya. Soalannya mudah. Gapo hamba pitih ni Ustaz? Sila Ustaz. Baik, terima kasih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dari sudut perspektif saya pada malam ini, hamba pitih ni banyak, tapi saya berpandangan hamba pitih dari satu sudut begini. Kita sehari dua ni, mungkin ujung minggu ini ramai di kalangan kita di luar sana akan kita gelarkan istilah B2B. Bright to be lah. Maknanya nak buat orang sini panggil backward apa ke? Bercakap putih tu backward, ada buat kenduri kahwin macam-macam. Jadi tak kira lah sama ada yang nak buat majlis kahwin itu sama ada nak kahwin di Yala atau nak kahwin di Petaling Jaya, semuanya memerlukan satu perkataan namanya pitih. Apa kaitan dengan hamba pitih ni tadi? Berapa pitih atau wang yang kita perlukan untuk satu-satu majlis perkahwinan? Pertama sekali, kalau dari segi kita ini hantaran. Sekarang ini semasa lebih kurang dalam 10,000 kurang lebih. Kalau dari segi apa lagi? Sebentuk cincin. Sebentuk cincin nikah itu biasanya purata lebih kurang harga lentung-lentang 800 lah tu. Kita letak begitu sajalah ya. Kalau set dulang hantaran itu kalau 9 dulang belanjanya kurang lebih RM2,000. Itu tak campur lagi yang ada serba satu, serba berdiri, serba salah, ada belaka tu. Jadi di semua dia akan menyumbangkan kepada al-pitis ni tadi. Persoalannya bagi orang yang B2B yang nak kahwin ini, mana dia nak cari pitih? Bak kata orang sini nak kekah mana? Di manakah boleh dikekahnya al-pitis itu? Mana nak cari? Kalau nak simpan, kalau kita buat perbincangan sedikit pada malam ni, kalau kita nak kumpul RM1,000 setahun, untuk nak kumpul 15,000 maknanya 15 tahun kita kena kumpul. Bererti kalau seorang tu nak kahwin, dia rancang dia nak kahwin umur 25, dia kena mula menyimpan start darjah 4. Makna umur dia 10 tahun dia dah kena ada wawasan gatan nak nikah tu, kena ada dah. Dia kena ada dah. Ini logiknya begitu kan? Darjah 4 dah kena fikir nak kahwin dengan siapa. Simpan RM90 sebulan, berapa 100 sebulan. Nak cukupkan 15,000. Sebabnya kalau lepas baru kerja, kita kerja baru nak menyimpan, itu mimpi.
gaji lentang-lentang starting 1,800 lah katakan. Itulah kita nak tolak EPF-nya, kita nak bayar zakatnya. Debung-debang tinggal 1,500. Dengan 1,500 itulah kita nak bayar hutang motornya, PTPTN-nya, sewa rumahnya, kad kreditnya, nak belanja mak bapaknya. Berapa yang tinggal? Maka akan timbul satu fenomena dia panggil penyelesaian mudah pinjam. Ini saya nak kaitkan dengan hamba pitih ni tadi. Bila dia meminjam, maka wujudlah satu fenomena bakal pengantin sekarang. Mereka bila nak kahwin, mereka pinjam. Lalu jadilah seperti istilahnya, raja cuma sehari, hamba 10 tahun. Ini hamba ni tadi. Ini raja sehari ni tadi. Sehari je jadi raja, 10 tahun jadi hamba bank. Ini tidak betul. Tak betul. Jadi hamba pitih. Katalah kita pinjam 30,000. Sekarang ni bayar tak boleh lebih, 10 tahun saja dipahamkan. Gedebung-debang sebulan RM334. Selama 10 tahun kita bayar balik 40,800. Maknanya sampai anak darjah 2, darjah 3, darjah 4 pun tak habis lagi membayar hutang nikahnya dahulu. Sebab itu kita punya masyarakat sekarang ni berada pada keadaan yang banyak rugi. Sebab kita tidak buat perancangan yang bagus. Sebab itu menerusi PNB dan pelbagai pihak, mereka nak beri pendidikan. Bagaimana kita boleh capai matlamat dengan cara tidak menjadi hamba kepada pitih. Sebab itu orang kita sekarang banyak rugi. Sesuai lah. Sebab itu orang kita kalau kahwin berkompang. Kompang ni dia punya bunyi pun macam tu juga. Tak untung, tak untung, tak untung, rugi, 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 rugi. Tak untung, tak untung, rugi, rugi. Gedebok. Kan? Macam lebih kurang bunyi. Dia tak macam tabla India. India punya tabla, dia tak rugi. Kadang-kadang untung, kadang-kadang untung, kadang-kadang untung. Kadang-kadang untung, kadang-kadang untung. Dia ada juga untung. Kalau gendang Cina lagi lah, untung. Tak ada rugi dia. Tapi kita untung rugi, tak untung rugi. Sebab itu, kalau nak mengelakkan jadi hamba pitih, salah satu daripada petua terbaik yang baginda kita pernah ajarkan, iyyakum waddain fa innahu hamun fil lail wa mazallatun fin nahar. Jauhkanlah kamu dari berhutang, kerana ia akan menjadikan kamu susah hati waktu malam, menjadikan kamu hina di waktu siang. Kalau kena perancangan kewangan kita, saya kira kita tidak perlu menjadi hamba kepada pitih, tapi kita menjadi raja kepada pitih, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saudara penonton sekalian, saya ingat sudah jelas lagi tersuluh tentang pendefinisian mukaddimah yang telah dibawa oleh kedua-dua ahli panel kita yang berbicara soal raja pitih, bagaimana kita nak menggunakan ilmu menguruskan keuangan, dan juga jangan jadi hamba pitih. Biar main gendang Cina, untung dengan pelaburan dan sebagainya. Baik, kembali kepada Ustaz Wan Jamizan. Ada satu stigma yang bersarang mungkin dalam masyarakat kita, apabila dikaitkan dengan kemiskinan, dikatakan bahawa itu adalah suatu taraf orang beriman. Kalau orang itu orang kaya, dikata mengejar keduniaan. Sedangkan kalau saya rujuk kepada satu kitab yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kemiskinan dan Cara Islam Mengatasinya, beliau menyatakan bahawa tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang memuji-muji orang tentang kemiskinan, dan dalil-dalil tentang zuhud juga tidak bermaksud tentang kemiskinan. Mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan kepada kita tentang isunya, adakah kemiskinan ini dikaitkan dengan orang beriman dan kekayaan dikatakan sebagai mengejar keduniaan? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah menderita para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Apa persoalan yang dikemukakan ni tadi? Kemiskinan biasanya dikaitkan dengan orang beriman, dan bila sebut kekayaan dikaitkan dengan orang yang mengejar keduniaan. Ada betul dan ada salah. Jadi kita kena perhalusi pemikiran ataupun persepsi tersebut. Sebab kata Imam Ghazali, tidak semua kemiskinan itu secara mutlaknya mulia, dan begitu juga tidak semua kekayaan itu secara mutlaknya hina. Begitu jugalah sebaliknya. Tidaklah juga secara mutlaknya kemiskinan itu hina ataupun sebaliknya. Dah pening tuan-tuan. Jadi sebab itu kita kena betul-betul faham, nak betul-betul faham melihat apa perspektif ataupun pandangan yang sebenar. Saya rasa ada baik kita melihat sejarah
sejarah, dan sejarah yang terbaik tidak lain dan tidak bukan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ridwanullahu alaihim. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memulakan kehidupan ataupun istilahnya yang disebut dalam oleh seorang penulis, ada judul buku pun, kaya muda bersara muda. Dalam bahasa Melayunya, dalam bahasa Inggerisnya rich young, retire young. Dan ini telah sebenarnya dimulakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Nabi SAW menjadi seorang ahli perniagaan seawal umur 12 tahun. Dan Nabi mencapai kemuncak kejayaan dari sudut seorang ahli perniagaannya pada umur, kata setengah pendapat, umur 35 tahun. Nabi berhenti, tidak meneruskan perniagaan lagi. Ada setengah pendapat mengatakan 36 tahun. Ya, ini nak menggambarkan kepada kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi rasul adalah seorang yang sangat kaya. Kalau kita tengok juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dia punya mas kahwin untuk perkahwinan pertama baginda sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kalau ikut nilai sekarang ini bernilai lebih kurang 100,000 nilai mas kahwinnya. Kan? Sahabat kahwin dulu tak sampai macam tu kot ya. Ada yang boleh tandingi mas kahwin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mas kahwinnya kepada Khadijah, baginda waktu yang sama juga memberi bantuan kepada ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bernilai puluhan ribu juga mengikut nilai semasa. Dan kalau kita lihat juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, kita lihat contohnya Saidina Uthman dalam peperangan Tabuk menyediakan persiapan lengkap 900 ekor unta dan lebih kurang 100 ekor kuda perang. Diceritakan bahawa kuda perang ini nilainya yang lengkap, yang terlatih, nilainya kalau ikut sekarang ini bernilai sekitar 20,000 satu ekor. Bayangkan tuan-tuan, 20,000 kali 100, matematik mudahnya lebih kurang 2 juta. Duit yang disumbangkan oleh Saidina Uthman dalam peperangan Tabuk. Usah kita nak tengok cerita tentang Abdurrahman bin Auf yang sangat popular. Macam-macam buku yang ditulis berkaitan dengan Abdurrahman bin Auf, bagaimana kejayaan, bagaimana kehebatan beliau. Ya, antaranya kalau kita nak lihat kekayaannya, ya, memiliki harta 1,000 ekor unta bernilai 3 juta. 100 ekor kuda 1 juta nilainya, 3,000 ekor kambing 900,000. Banyak kalau kita nak sebut bagaimana Imam Malik sendiri pun ya diceritakan bila mana beliau meninggalkan jutaan nilai aset yang ditinggalkan. Yang jarang kita lihat diketengahkan berkaitan dengan Imam Malik contohnya dari sudut kekayaan ini. Yang kita lihat, yang kita diwar-warkan, diberitahu, kita kenal Imam Malik ni seorang ulama yang terkenal, pengasas kepada mazhab Maliki. Tapi dari sudut kekayaannya begitu tidak ditonjolkan. Jadi kalau kita lihat sejarahnya para sahabat dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri cukup membuktikan kepada kita bahawa kekayaan bukanlah, kalau terlibat ataupun kita ini memperuntukkan masa untuk mencari kekayaan dunia, tidak boleh kita katakan mereka ini mengejar keduniaan semata-mata. Ataupun kalaulah kita tengok seseorang itu miskin, ya, tidak berharta, tidak boleh terus kita mengatakan dia ni seorang yang mulia. Tapi kita kena lihat juga mulianya miskin, kita kena tengok bagaimana kemiskinan para sahabat dulu. Bagaimana mereka miskin tetapi jiwa, pemikiran mereka, sumbangan, perjuangan mereka sangat cukup hebat. Begitu juga orang kaya di kalangan para sahabat, kita lihat mereka tidak hina, tetapi mereka di kalangan antaranya yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu tidak boleh kita nak katakan kemiskinan itu secara mutlaknya mulia. Begitu juga dengan kekayaan, kita kena lihat ke mana dan apa kedudukannya
baru kita boleh tentukan. Sebab itu tak salah untuk jadi miskin sekiranya miskin kita macam mana generasi sahabat. Tak salah untuk kita jadi kaya sekiranya kaya kita macam generasi sahabat. Mereka memperjuangkan kebenaran, mereka menegakkan Islam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saya fikir cukup cantik kupasan yang telah diberikan oleh Ustaz Wan Jamisan seperti tadi. Makna apabila kita sebut tentang kekayaan para sahabat, banyak kekayaannya. Saya teringat waktu saya pergi ceramah satu di universiti di negara kita, saya sebut tentang fakta-fakta yang bagaimana Ustaz Wan sebutkan tadi, ada 1000 ekor unta sebagainya. Dia kata, "Allah Ustaz, unta miskinnya Ustaz." Tapi kalau kita convert dengan aset kekayaan, mungkin 1000 buah Camry mungkin. Banyaknya kalau begitu. Boleh ke Ustaz Wan kita buat perbandingan begitu? Ya, boleh Boleh, Datuk. aset kekayaannya. Baik, saya nak susun pula soalan kepada Ustaz Bad. Kalau tadi soal miskin, keduniaan dan sebagainya, ada satu juga soalan masyarakat. Saya cuba ambil satu soalan masyarakat untuk dibawa ke tengah pada hari ini. Ada juga yang menyebut bahawa Allah Abang Haji tak payahlah kerja banyak kuat-kuat, duit tak boleh masuk kubur pun. Pernah dengar ke Ustaz? Ya, banyak pernah kali. dengar Ustaz. Jadi betul ke Ustaz duit ni tak boleh masuk kubur? Ke ada duit yang boleh masuk kubur, ada duit yang tak boleh masuk kubur? Komen Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Memang benar, duit dan juga harta kita tak akan masuk ke dalam liang lahat atau lubang kubur kita. Itu pasti. Baginda Nabi SAW pun ada dengan jelas menyebut bila kita mati nanti yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluh fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh. Bila kita mati, yang mengikut kita nanti ada 3 Nabi sebut. Yang pertamanya keluarga dia, yang kedua harta dia, yang ketiga amalan dia. 3 ikut, 2 balik, 1 tinggal. Yang 2 yang balik ahluhu wa maluh, harta dan juga keluarga akan balik, wa yabqa amaluh, dan yang duduk sekali dengan kita nanti dalam kubur adalah amalan kita. Maka jelas harta kita tak akan sampai dalam kubur. Harta kita dia sampai pagar kubur saja. Kita bila meninggal, katalah sekarang tuan-tuan sekarang pakai kereta S-Class, cap apa tak tahulah, tapi S-Class lah sebagai contoh. Bila meninggal dunia, nanti pergi kubur tak naik S-Class, naik van, badan khairat kematian, start 3 kali baru jalan, naik van. Kereta S-Class masih hidup, mati tak naik dah. Kita pun naik van sampai tanah kubur, anak kita akan bawa kereta kita, sebab nak tengok abah ke bumi ni, bawa sampai pagar kubur. Habis majlis pengkebumian, itu kereta takkan ditinggalkan. Kunci taruh dekat Nissan. Abah ni kunci. Apa-apa nak balik, macam biasa sajalah. Dah, itu kereta, anak bawa balik. Kereta kita, harta kita, handphone kita, apa saja tak akan ikut lebih daripada pagar kubur. Harta tidak ada akan ikut. Hatta kalau orang, katalah masa talqin pakai tikar, bila balik lupa ada tikar tinggal, U-turn balik pergi ambil tikar tinggal. Tikar berapa sen lah, la ilah Allah, sanggup dia U-turn balik nak gulung bawa balik, tinggal dekat kubur tadi. Payung kertas berapa sen sangat tertinggal, U-turn balik datang ambil, menunjukkan harta takkan boleh bawa kubur. Tetapi kalau harta atau duit kita itu kita gunakan untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat, untuk wakaf, itu semua duit akan teman sekali kita dalam kubur. Itu saja perbezaannya. Kalau kita spend semata-mata, kita belanja semata-mata, itu duit habis. Tapi kalau kita infakkan, itu duit jadi kawan. Ada satu makalah saya pernah baca, petikan dalam makalah itu menarik. Kata tuan makalah itu, as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimat. Mana-mana sedekah itu apabila dikeluarkan oleh seorang tuan kepada orang lain, maka duit yang kita keluarkan akan bercakap pada kita. Dia kata begitu. Mana kita ni kan keluar duit RM10, beri pada orang. RM10, beri sedekah. Masa kita beri itu duit, dia bercakap dengan kita. Apa duit tu bercakap? Ada 5 perkataan. Ini bukan hadis, ini macam satu bentuk penceritaan nak bagi semangat. Yang pertama, kuntu saghiratan fakabbartani. Wahai tuanku, dulu aku nilai aku hanyalah kecil, sekarang nilai aku sudah jadi besar, kata duit ni tadi.
Mana kita sedekah nampak RM10, tapi Allah besarkan duit itu tadi, markahnya berbeza-beza. Kalau kita sedekah bulan Rejab RM10, dia bayar markahnya 70. Sedekah bulan Syaban RM10, tulis markahnya 700. Kalau sedekah bulan Ramadan RM10, dia bayar 1000 markah, tak campur dengan suka-suka hati Tuhan nak bagi berapa. Bayangkanlah, sebab kita sedekah RM10 jadi jumlah lain. Tapi kalau beli barang RM10, beli wudu, contoh RM7 bayar RM7, tak ada, dia tak ada perbezaan lah. Tapi kalau sedekah beli wudu RM7, sedekah pada panel forum misalnya, oh itu jadi RM14 nilainya di sisi Allah. Jadi mahal. Oh mahal ya. Ini contoh. Kemudian yang kedua, kata tuan makalah ni, dia kata duit ni bercakap, kuntaharisi fal'an kuntuharisaka. Wahai tuanku, dulu tuan jaga saya, tapi bila tuan sedekahkan pada orang, maka lepas ni saya akan jaga tuan pula, kata duit ni tadi. Sekarang duit semua orang saya percaya ada dalam poket masing-masing. Semua pegang, kejap raba, takut ceceh. Benda pakai baju Melayu bukan? Kejap raba, kejap. Kita jaga duit kita. Tapi bila kita sedekah, dia akan jaga kita. Dalam satu hadis panjang Nabi sebut, duit yang kita sedekah fayu'ta min inda yamini fatakulu zakat maqibali madkhalu. Hadis panjang. Duit yang kita infak, dia akan datang dari arah kanan kita masa kita mati nanti. Hadis sahih riwayat Ahmad. Bila datang malaikat nak tanya soal kubur, zakat ini akan buat roadblock. Wahai malaikat, minta maaf, jalan dah penuh, kami ramai dekat sini, boleh tak tuan cari jalan lain? Malaikat pun pusinglah badan kita nak tanya soalan. Halam pula di amalan ini, akhirnya selamat dari sesaan kubur, persoalan kubur. Sebab itu wahai tuan-tuan sekalian, ni yang di depan saya ni, saya kira semua calon semua di depan kita ini. Calon apa? Nak kata calon SPM, dah umur lebih dah gayanya. Nak kata calon menteri, mimpi. Nak kata calon yang berhormat, lambat lagi. Tapi calon jenazah, pasti. Calon jenazah sekalian, apa persiapan untuk pencen kubur kita? Banyakkanlah bersedekah. Kerana duit tu automatik akan berubah menjadi kawan kita paling setia bila kita ubah daripada belanja kepada infak fi sabilillah. Allahuakbar. Subhanallah, saya ingat satu motivasi iman yang telah disampaikan kepada kita. Walau apa pun kerja kita buat sehari-harian, daripada pukul 8 kita pergi kerja, balik pukul 5 petang, kita kembali semula ke rumah kita mencari rezeki, semuanya itu sekiranya ada infak, ada sedekah, insya-Allah akan jadi saham akhirat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Bat tadi, kita semua adalah calon-calon jenazah belaka. Senyum belaka ya. Baik, saudara penonton sekalian, bagi anda yang ingin berinteraksi bersama kami ada laman Facebook. Anda boleh cari sahaja di Facebook Forum Perdana Ehwal Islam, klik like, kemudian tumpahkan soal jawab anda ataupun soalan anda, komen anda, insya-Allah saya akan bacakan dalam pusingan yang ketiga nanti. Saya fikir dalam sesi yang seterusnya tidak molek sekiranya saya tidak beri ruang kepada masyarakat setempat di Kota Baru Kelantan untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel kita pada malam ini. Oleh itu, sekiranya sudah bersedia, apa kata kita sambut soalan pertama daripada masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Saya Nik Muhammad Nizam bin Muhammad Nasir daripada Kampung Geting, Tupak Kelantan. Ingin bertanya tentang satu hadis yang laju Abang Nik kita metah. Daripada mana saudara? Daripada Kampung Geting. Kampung Geting ya? Ya, ya. Okey, baik, silakan saudara Nik dengan soalannya. Saya ingin tanya tentang satu hadis yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada al-fakru an yakuna kufran. Jadi saya mohon daripada panel untuk memberi pencerahan tentang maksud hadis ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tak bunyi bahasa Kampung Geting hilir bunyi bahasa Kuala Lumpur Subhanallah, hebat saudara Nik kita. Dia tak bunyi Kelantamnya tu. Baik. Baik Ustaz Wan, soalannya mudah. Ada satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW sebut bahawa kemiskinan ini hampir kepada kekufuran. Mungkin Ustaz boleh beri pencerahan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya tadi. Hebat penanya soalan, Ustaz. Terkejut anda kan. Rupa-rupanya orang Kelantan ni hebat-hebat ni. Ya, penanya soalan boleh baca lancar hadis.
Jadi alhamdulillah, hadis itu sering kali kita dengar, kadal fakru an yakuna kufra. Hampir-hampir kemiskinan itu membawa kepada kefakiran. Saya sempat juga membuat pembacaan berkaitan dengan tajuk kita ini dan merujuk kepada hadis itu. Status hadis tersebut kita kena terima bahawa dia berstatus hadis dhaif. Dan walaupun begitu, berkaitan dengan kemiskinan ini, sebagaimana yang dijelaskan tadi, dia tidaklah satu perkara yang hina secara mutlak. Dia kena melihat bagaimana fi'il perangai seorang miskin itu dalam menerima kemiskinan itu. Kalaulah kemiskinan itu membawa kepada kemudaratan, sudah pastilah kemiskinan tadi sesuatu yang tercela. Tetapi sekiranya kemiskinan itu menyebabkan dia rasa bebas daripada cengkaman kehidupan dunia, yang menyebabkan dia mempunyai lebih masa untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kemiskinan tadi merupakan satu yang cukup mulia. Sebab itu dia sangat subjektif, ataupun tidak boleh kita nak terus memberi hukum kepada persoalan miskin ini. Tetapi dalam konteks yang lain, Nabi SAW juga berdoa supaya berlindung daripada kekufuran dan juga kefakiran. Ulama menyebut, walaupun Nabi menyebut tentang fakir dan kufur dalam doa ini, tapi sebenarnya tidak ada kaitan antara kufur dan juga fakir. Tapi ada pandangan yang mengatakan ada kaitan. Sekiranya kemiskinan yang membawa kepada yang negatif, yang buruk tadi. Kalau yang positif, alhamdulillah, dia tidak akan membawa kepada kekufuran. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut daripada Amru bin Auf Al-Ansari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang Nabi takut bukan soal kemiskinan sebenarnya. Yang Nabi takut ialah dengan soal dunia. Ya. Bagaimana Nabi sebut, walakin akhsha an tubsat dunya alaikum, dibentangkan dunia kepada kamu, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan kepada umat sebelum daripada kamu, fatanafasu kama tanafasu fatuhlikukum kama ahlakathum, kamu berlumba-lumba sebagaimana mereka juga turut berlumba-lumba, dan akhirnya kamu dimusnahkan, dihancurkan oleh perlumbaan itu, dan sebagaimana mereka juga telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang Nabi takut sebenarnya. Ya, bukanlah soal kemiskinan. Sebab itu kalau kita sebut soal kemiskinan, kita tengok pada hari ini hutang isi rumah dalam negara kita, statistik yang terkini bernilai lebih kurang 800 bilion. 89.2. Apa secara mudahnya, bahasa mudahnya, orang kita belanja lebih daripada pendapatan. Kalau keadaan begini, kemiskinan akan membawa bukan sekadar kehinaan, tapi mungkin boleh bawa kepada kekufuran. Ada disebut bahawa sehingga mencecah 140, bermakna RM100 yang kita dapat, RM140 yang kita belanja. Ini suatu benda yang menggerunkan. Sebab itu kita tengok juga kadar muflis dalam negara kita daripada tahun 2005 hingga 2010 berjumlah 80,348 orang, di mana kaum Melayu mewakili statistik yang sangat besar, di mana Melayu mewakili 39.76% yang muflis. Jadi sebab itu dengan adanya program-program pendidikan pelaburan sebagaimana yang dibuat ini, yang dianjurkan oleh PNB dan juga anak-anak syarikat yang berkaitan, insya-Allah akan membuka mata masyarakat kita untuk keluar daripada kepompong kemiskinan yang boleh menjurumuskan kepada kehinaan, dan akhirnya meletakkan mereka ini di tempat yang sepatutnya, sebab Islam tu ya'lu wala yu'la alaih. Wallahu a'lam. Mungkin kalau secara umumnya mungkin tidak ada kaitan secara jelas dalam soal miskin dan kufur, tetapi kalau sering menyalahkan takdir, tidak mahu berusaha, dan akhirnya boleh jatuh juga kepada kekufuran kerana mereka menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak sambut lagi satu soalan daripada yang berada di Hotel Perdana Kota Baru Kelantan ini, kalau sudah bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Nur Hasdi bin Hashim dari Hasdi. Pengkalan Cepa, Kelantan. Okey, silakan tuan. Pada hari ini, kalau kita lihat dalam masyarakat kita,
terdapat segelintir rakyat ataupun orang yang malas bekerja, tetapi suka meminta-minta, minta sedekah. Suka meminta-minta, minta sedekah, sedangkan kalau kita lihat tubuh badannya sihat, boleh bekerja. Jadi saya pohon ahli panel menjelaskan tentang perkara ini. Sekian, terima kasih. Cik Hasdi daripada mana? Saya dari Pengkalan Cepa, Kelantan. Sebab yang kali pertama dia sebut Pengkalam Cepa. Ini memang sah Kelantan. Hak nombor 2 betul, Pengkalan Cepa. Baik, saya gurau saja Tuan Hasdi ya. Baik, soalan ni cantik Ustaz Mat. Ya. Ada orang yang sihat tubuh badan, tak nampaklah dia ni golongan OKU ataupun yang tidak sihat. Sihat tubuh badan tapi meminta-minta, duduk di tepi jalan, di bank dan sebagainya, tidak mahu bekerja tetapi ambil jalan mudah untuk minta sedekah gaji lebih daripada pegawai bank tadi. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Ini fenomena ini kita panggil fenomena buat perabot kursi meja, kepala serabut duduk saja. Tak ada kerja. Duduk kerja. Duduk saja-saja tak ada kerja. Badan sihat, kerja malas. Bangun tengah hari. Macam mana nak kerja bangun tengah hari? Ujung-ujung minta duit mak. Ini memalukan. Dia dekat Kelantan ni dia ada satu lagu DK Barat. DK Barat tu lagu Coket Mak Bolok. Coket Mak Bolok, tupak dalam boko. Suruh kerja tak nak, minta pitih mak. Sedap lagu tu. Boleh cari sendiri. Saya itu je lah pengertinya. Kan takut jadi bahasa Jerman pula kan. Ni malas sangat bekerja ni. Apa nama, Coket Mak Bolok ni pantun orang Kelantan lama. Tentang masalah orang malas bekerja. Sifat malas, banyaklah duduk. Siang malam duduk mencangok. Hati lemah selalu mengantuk. Memikul beban, akalnya suntuk. Yang dia tahu hanya meminta. Baik, kita nak jelaskan malam ini, agama kita ajar jangan meminta-minta. Kalau kita tidak ada sebab untuk meminta-minta. Ada beberapa golongan yang dibenarkan meminta-minta, tetapi yang sihat segar bugar itu tidak boleh. Bahkan Nabi memberikan ancaman, man sa'ala min ghairi fakrin faka'annama ya'kulul jamra. Hadis riwayat Ahmad. Siapa yang meminta-minta tanpa sebab munasabah, tanpa ada keperluan yang asas, maka seolah-olah apa yang dia dapat tu nanti macam dia makan bara api, kata Nabi. Dalam satu hadis yang lain Nabi pesan, mazala rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mana-mana orang yang hidupnya suka meminta-minta, dalam keadaan dia sihat, dia boleh bekerja, tak ada sebab dia tak bekerja, maka orang ini nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama manusia dalam keadaan wajahnya tidak ada sekerat daging pada mukanya nanti. Maknanya dia ni memalukan orang. Kita nanti di padang mahsyar boleh kenal mana-mana orang yang mukanya tak lengkap, tak komplit, daging tak ada, pipi hidung tak ada, itu tanda atas dunia kerjanya minta sokmo-sokmo, kerja malas. Sebab itu hati-hati, jangan banyak sangat meminta. Nabi marah orang minta-minta. Nabi cinta bagi orang yang bekerja. Said Sabiq, dia ada catatkan satu kisah dalam kitab Anasirul Quwatil fil Islam, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Datang seorang sahabat minta duit dengan Nabi. Nabi pun bukanlah ada duit sangat. Lantas Nabi tanya, awak apa harta ada di rumah? Katanya, saya hanya ada pakaian lusuh dan bekas air, itu je. Nabi kata, awak pergi jual, mana yang dapat duit jumpa balik saya. Dia usaha jual, dapatlah 2 dirham. Kemudian Nabi kata, awak ambil 1 dirham lagi tu buat modal beli kapak. Buat apa kapak ya Rasul? Pergi cari kayu, pergi jual. Lepas 2 minggu datang jumpa saya. Sahabat ni pergilah, 1 dirham dia dapat, dia beli kapak. Pergi hutan dekat Madinah, potong kayu, pelepah tamar apa semua, jual. Lepas 15 hari, dia dapat 10 dirham. Lalu dia datang jumpa dengan Nabi, ya Rasul, dapat 10 dirham. Kata Nabi, alhamdulillah, 5 dirham ambil untuk belanja, 5 ni kamu besarkan lagi perniagaan kamu, dan jangan lupa infak fi sabilillah. Sebab itu orang yang meminta-minta, kita ajar dia supaya keluar daripada masalah, jangan dia hidup selalu meminta-minta. Wallahu a'lam.
Sedap Ustaz Bat DK tadi. Sikit-sikit. Dia orang Kelantan ni memang kreatif, selain daripada DK lama, dia memodernkan lagu-lagu lain jadi DK. Okey. Ada satu lagu cerita bab malah ni juga. Okey. Lagu Maher Zain tapi dah convert jadi lagu DK. Masya Allah, budak-budak malas sekolah, sadaqallah. Tu lagu dia. Nak cerita budak malas dah ni penipal lah mak ayah belaka. Sikit-sikit lah Ustaz. Sikit-sikit. Jangan banyak, jangan banyak. Banyak perkara yang telah kita bincangkan soal bagaimana kita jangan meminta-minta dan kita ini kena berusaha bekerja, dan insya-Allah kita akan sambung di akhir pembincangan kita dalam segmen yang terakhir, dan kita sudah masuk di segmen yang terakhir dan saya rasa tidak molek sekiranya saya telah war-warkan untuk anda menumpahkan soalan anda di Facebook, dan saya ingin sambut satu soalan saja yang sempat saya semak melalui telefon saya, iaitu satu soalan daripada Nurul Syakirin Ahmad Najib bertanyakan soalan, bagaimana sekiranya kita mahu menjadi orang kaya tetapi beriman? Kaya kita, harta kita hanyalah di tangan bukan di hati. Satu soalan yang baik. Terima kasih kepada rakan kita, follower kita di Facebook Forum Perdana Islam. Mungkin Ustaz Wan boleh bagi komen sedikit. Bagaimana kita ini orang yang ada duit, berharta, kita nak orang yang berharta beriman. Mereka ada harta tapi harta sekadar untuk di tangan tetapi tidak dimasukkan di dalam hati. Disilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat kata-kata Al-Hasan Al-Syahid Hasan Al-Banna telah meninggalkan pesan kepada kita 3 benda. Pertama, dalam kita nak berdepan dalam apa jua keadaan hidup kita, baik nak berdepan dengan soal harta, soal kehidupan dunia, apa sahaja persoalan kehidupan kita, dirakamkan sekurang-kurangnya kita kena ada 3 benda ni. Nak jadi orang kaya beriman, nak jadi pelabur yang hebat, nak jadi apa saja Ustaz, Hasan Al-Banna kata sekurang-kurangnya ada 3 ni. Pertama, dia kena ada al-imanul amiq, kena ada keimanan yang mendalam. Nak ada keimanan yang mendalam, kena ada ilmu. Nak ada ilmu, kena menuntut, kena pergi belajar, kena dengar forum setiap malam Jumaat, kena buat macam-macam. Macam mana nak menambahkan keimanan? Sebab hari ini orang bicarakan soal ketandusan iman. Bila tandus iman, kita boleh lihat macam-macam masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat kita. Yang kedua, kata Hasan Al-Banna, kena ada at-tanzimud daqiq, iaitu satu sistem perancangan yang sistematik, yang hebat. Kalau dalam soal keuangan, sudah pasti kena ada ilmu berkaitan dengan perancangan keuangan. Nak labur, nak kembang, nak jaga duit, macam mana nak agihkan, ya, melalui perniagaan, melalui pelaburan, melalui takaful, zakat, wasiat dan sebagainya. Semuanya memerlukan ilmu, dan ini perlu melalui pendidikan, sama ada secara formal ataupun tidak formal. Dan yang ketiga, al-amalul al-mutawasil, kena bekerja berterusan. Tak boleh malas, bagaimana yang Ustaz Bak sebut tadi. Kita tidak boleh malas. Malas tidak ada dalam kamus orang Islam, tapi kita kena bekerja, terus bekerja dan terus bekerja. Dan akhirnya saya nak simpulkan, ambillah satu falsafah antara falsafah buah di sini, iaitu antara buah jagung dengan buah gajus. Jagung ni isi banyak, bijinya banyak tapi tutup. Gajus isinya, bijinya sebiji tapi terbuka, tuan-tuan. Maknanya orang yang kaya, yang beriman, dia tak menunjuk-menunjuk dengan kekayaannya, tak macam buah gajus, dalam sebiji duk togel macam tu, bogel macam tu je tuan-tuan, ya, duk tunjuk je. Jadi saya rasa itulah kesimpulan falsafah buah saya pada malam ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup cantik opening tadi, mukadimah tadi, buah juga, raja buah diakhiri dengan buah gajus. Moga-moga dapat sedikit ibrah, pengajaran yang boleh kita ambil. Baik, sebagai hujungnya, saya tak ada soalan nak diberikan kepada Ustaz Bat, tetapi saya nak serahkan kepada Ustaz Bat untuk menyimpulkan dan menutup supaya masyarakat Malaysia dapat mengambil sesuatu pedoman daripada perbincangan kita malam ini. Silakan Ustaz. Terima kasih. Hadirin hadirat sekalian, raja pitih, hamba pitih. Sebagai manusia yang normal, kita tiap-tiap hari memerlukan kepada duit. Tanpa duit, banyak perkara tak dapat kita jalankan. Kata syair Arab campur Melayu, laisal bil mal kullu syai'in gagal, wa bil fulus kullu syai'in lulus. Tak ada duit gagal, ada fulus lulus. Banyak benda kita tak boleh buat tanpa duit. Tapi jangan sampai jadi hamba duit. Sebab kata Datuk M. Nasir dalam lagu Duit di Mana Kau Duit itu di hujungnya, zaman ini zaman duit. Tak ada duit, diri tersepit. Tapi jangan jadi hamba duit, nanti musnah diri sendiri.
Kita nak simpulkan malam ni, jangan jadi hamba duit, tapi jom kita perhambakan duit kita. PNB akan ajar kita macam mana nak memperhambakan duit kita, supaya duit itu kita kudakan betul menjadi hamba kepada kita. Ingatlah hadirin hadirat sekalian, duit ini hanya boleh beli bantal dan tilam, tapi bukan boleh beli tidur yang lainnya. Duit hanya boleh beli ubat, tapi tidak boleh beli kesihatan. Duit hanya boleh beli buku, tapi bukan kebijaksanaan. Duit hanya boleh beli makanan, tapi bukan selera. Dia boleh beli rumah, tapi tidak boleh beli sebuah keluarga. Dia boleh beli hiburan, tapi tak boleh beri kebahagiaan. Dia boleh beri cinta, tapi tidak kesetiaan. Tidur yang lena, kesihatan, kebijaksanaan, selera, keluarga, kebahagiaan, kesetiaan, itu hanya daripada Tuhan. Jadi berhenti jadi hamba duit, jadilah hamba Tuhan. Wallahu a'lam. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Begitu cantik closing statement ataupun ucapan penutup, hujah penutup daripada Ustaz Bat tadi telah memberi suatu pengajaran pedoman yang boleh kita ambil pada malam ini. Saya teringat pesanan terakhir Ustaz Bat tadi, jangan kita jadi hamba duit, tapi kita memperhambakan duit kita untuk kita mendiami syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kembali kepada Ustaz Jamizan dan Ustaz Badlisyah di atas komitmen memberi ilmu kepada kita sepanjang durasi 60 minit Forum Perdana Ehwal Islam berlangsung pada malam ini. Kita juga